Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dadah terkawal 2025. Saya Amir. Saya dan sahabat Jack. persembunyian saya, Ya, Jack. Jackson. Ya. Ha? Jack. Jack. Okey. Hari ini kita bersiaran secara langsung dari Facebook rasmi kita, Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia. Ya, bersempena dengan Sambutan peringatan Hari Antidadah Kebangsaan kali ke-38 tahun 2021. Jack, mungkin ramai yang tertanya-tanya, sebab apa kita pilih 19 Februari? Sebab apa 19 tak 20 terus? Kan? Sebab apa? Dia bukan kita pilih. Sebab pada ketika 19 Februari 1983, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, masa mantan Perdana Menteri Malaysia, telah mengisytiharkan bahawasanya dadah adalah musuh nombor satu negara kita. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus tahulah musuh kita ni adalah dadah. Okey, berbanding dengan satu ketika dahulu, musuh nombor satu negara kita adalah komunis. Pada zaman waktu dululah. Ya. Okey, baik. Kita teruskan. Sebagai warga AADK, saya amat berbanggalah selama 23 tahun berkhidmat ni, kita masih lagi dapat melaksanakan peringatan Hari Antidadah Kebangsaan, dan pada kali ini dalam suasana norma baru, kita masih lagi menjaga SOP. Julung-julung kalinya je kita buat macam ni. Sebelum kita buat secara maya. Sebelum ni kita bersemuka. Ya. So pada kali ni kita buat secara maya, iaitu untuk mengekang pandemik COVID-19. Kita sama-sama bertindak untuk mengekang pandemik COVID-19. Sama-sama kita jaga SOP kita. Yang berada di rumah ataupun di mana sahaja, kena ingat sentiasa memakai pelitup muka. Amalkan penjarakan sosial 1 meter di antara satu sama lain. Elakkan bersalaman ataupun bersentuhan antara satu sama lain. Elakkan tempat sesak. Ya, betul. Kita nak ambil peluang hari ini. Kita nak perkenalkan beberapa perkhidmatan yang kita tawarkan, antaranya dari sektor pencegahan, di mana kita mensasarkan pendidikan pencegahan dan mesej antidadah ini akan dapat disebar kepada semua rakyat Malaysia. Untuk mencegah daripada terjebak daripada penyalahgunaan dadah ni. Tapi kita dalam masa yang sama juga kita memfokuskan kepada kumpulan-kumpulan yang berisiko tinggi, di mana kita telah mensasarkan sebanyak 155 kawasan berisiko tinggi. Di seluruh negara. Dan ADK juga mensasarkan, kita nak menghijaukan 30 kawasan pada tahun 2021 ini. Sama-sama kita mohon ataupun kita minta kepada semua untuk memberi sokongan kepada kita, sama-sama kita membantu untuk menghijaukan 30 kawasan untuk tahun ini. Di samping itu juga kita juga ada pusat rawatan pemulihan, di mana mereka yang ingin membantu ataupun memerlukan ingin mendapatkan perkhidmatan rawatan dan pemulihan kita, boleh datang ke tempat kita. Kita ada 30 kesemuanya 30 pusat pemulihan, yang mana 10 daripadanya adalah untuk sukarela, dan bakinya sebanyak 20 adalah untuk paksa rela. Ya, betul. Paksa rela itu melalui perintah mahkamah. Mungkin ramai yang takut nak masuk lah apa. Jangan risau, kita hanya membantu sahaja. Kita tak menghukum. Betul. Kita tujuan untuk memberi akses rawatan dan pemulihan dan dadah kepada mereka yang terjebak. Betul, Ya. Seterusnya, pemulihan ini adalah untuk mereka yang terlibat dengan dadah, dan kita akan memberikan perkhidmatan dalam bentuk sama ada kaunseling, agama dan sebagainya, termasuk fizikal, kemahiran, vocational, demi untuk kesinambungan kehidupan mereka yang terlibat dengan dadah ni, supaya apabila mereka keluar nanti, mereka boleh survive, boleh menjalankan kehidupan seperti biasa. Jadi mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh layari laman web rasmi Agensi Antidadah Kebangsaan di www.adk.gov.my. Tapi ramai yang tersilap, dia buat www.aadk. Ya, betul. Jadi kita terang kembali, www.adk.gov.my. Di situ semua ada detail, di mana pusatnya, sukarela, semua dekat situ. Nombor telefon sekali siap kita ada. Sediakan. Jadi sebenarnya hari ini juga ADK ingin menyampaikan ucapan penghargaan kepada
seluruh mantan-mantan ketua pengarah kita di atas jasa dan perkhidmatan beliau sehingga membangunkan kecemerlangan ADK sebagai agensi utama untuk menangani masalah penyalahgunaan dadah ini. Ya. Dan kita juga baru terima saja ketua pengarah baru iaitu yang berusaha Tuan Sutekno Ahmad Bello yang baru saja tiba di agensi Aktivitas Kebangsaan ini Ya, untuk meneruskan perjuangan untuk membasmi penyalahgunaan Ya, dadah. kita ucapkan selamat datang kepada beliau. Selamat datang. Semoga kehadiran beliau akan memacu lagi ADK terus ke Betul. hadapan. Bukan saja dikenali di Malaysia, dikenali di luar negara sekalipun atas perkhidmatan yang kita tawarkan. Tapi tak lupa juga, Jack, Ya. mereka sahabat-sahabat kita yang berada di negeri, Ya. di pejabat juga di negeri, di daerah, di puspen sekalipun, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberi sokongan untuk jabatan kita sendiri untuk membantu mereka-mereka yang di luar sana memerlukan. Ya, ini juga merangkumi rakan-rakan strategik kita, rakan-rakan pintar kita, yang membantu semua program-program agensi Dadah Kebangsaan seperti contoh Pemadam, MESEC, Pusat Pemulihan Persendirian dan sebagainya, seperti pengasih komited dan banyak lagi dah. Betul, yang banyak ada lagi di luar sana, termasuk pengkaji-pengkaji universiti yang membantu dari segi penambahbaikan program-program ADK. Terima kasih kita ucapkan sama-sama. banyak membantu kita daripada belakang tabir sehinggalah kita harap kerjasama dan bantuan dari mereka berterusan kepada agensi Dadah Kebangsaan, bukan untuk nama ADK semata-mata, malahan untuk nama semua pihak. Betul. Okey, Dek. Mungkin ramai tertanya-tanya. Kenapa kita ni sedondon hari ni? Oh, ya ke? Saya pun baru teringatlah kenapa kita sedondon hari ni. Apa ayat yang tertulis di baju Jack tu? Oh, saya nampak di situ. Saya pun nampak di situ. Lebih baik cegah. Ya. Kenapa tulis lebih baik cegah? Sebab kita nak bantu orang, kita nak lebih baik cegah pada merawat. Dan ini sebenarnya tuan-tuan, ini adalah tema peringatan Hari Inti pada Dadah kali ini, Kebangsaan tema pada kali ini. Tapi bukan itu yang kita nak mention satu lagi. Sebab apa kita pakai warna putih? Dia tak warna merah ke, warna biru ke? Sebab apa je? putih Sebab apa putih Itu mesti ramai tertanya. Kenapa putih? Dan mungkin ada yang dah tahu. Sebab kita pun promote kan untuk program kita, Jack. Ya, jadi untuk makluman kenapa kita berpakaian putih pada hari ini, sebab kita ada program White Challenge. Di mana yang berkonsepkan cabaran atas talian. Di mana setiap individu atau berkumpulan macam ahli keluarga ke di lokaliti masing-masing menunjukkan solidariti, sokongan dengan berpakaian atau apa saja yang berimejkan warna putih. Tak kira lah. Tak kira. Baju kan telekong putih. Telekong putih, okey, baik. Seluar. Tapi yang kita berimejkan baju putih. lah. Berwarna putih dan imej berwarna putih ini diambil sekurang-kurangnya 3 keping gambar ke ataupun video ke, upload caption masing-masing menggunakan idea creativity maksudnya. Hashtag lebih baik cegah di media sosial masing-masing, sama ada Facebook, jangan lupa Instagram. tag juga. Tag kita di Ya. Facebook dan Instagram. Jangan lupa untuk kita detect pada punya akaun dia orang punya tu. Ya, kita akan promotekan juga upload anda itu ke luar sana. Tapi jangan itu saja je. Jangan kena like juga Facebook kita dengan untuk kita sebarkan bersama-sama untuk platform media sosial kita ni dan program ini. Okey, Jack. Seterusnya Kita terus kepada VT kita. Okey. Ucapan daripada pemimpin-pemimpin negara kita. Baiklah, kita pergi kepada tayangan VT ucapan pemimpin Lalu yang sama-sama disediakan kita oleh saksikan. penerbit. Sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya bangsa Johor, bahawa kita semua bertanggungjawab terhadap komuniti kecil iaitu keluarga kita. Keluarga adalah aset penting dalam membentuk negara harmoni yang bebas daripada masalah penyalahgunaan dan penagihan dadah serta pelencongan sosial. Justru, kitalah yang perlu berusaha dan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga. Ambil tahu mengenai tingkah laku setiap ahli keluarga supaya sentiasa terhindar daripada penagihan dadah. Jauhi dadah. Dadah membawa padah. Lebih baik cegah. Selamat Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dadah adalah merupakan musuh nombor satu negara. Apabila kita lihat akhir-akhir ini, penyalahgunaan dadah sangat membimbangkan. Terutama ialah kepada generasi muda. Oleh itu, peranan kita, sama ada kita sebagai ketua keluarga, komuniti di kampung, NGO dan juga swasta, hendaklah bersepadu menyokong kerajaan dalam usaha kita untuk membasmikan penyalahgunaan dadah ini. Saya menyeru, marilah kita berpegang teguh dengan ajaran agama kita, akidah agama kita, kerana perbuatan penyalahgunaan dadah adalah satu daripada kesalahan besar dalam agama pun. Dengan ini, insya-Allah kita dapat membebaskan negara kita daripada masalah dadah, agar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat kita capai. Mencegah lebih baik daripada kita mengubati. Selamat memperingati Hari Intidadah Kebangsaan bagi tahun 2021. Lebih baik cegah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warosdi Wan Ismail. Kita akan menyambut Hari Anti Dadah Peringkat Kebangsaan bertemakan lebih baik cegah. Jadi demo semua pastikan lebih baik kita mencegah, jangan cuba-cuba untuk mencuba dadah ni. Ingat ya, dadah ini adalah musuh nombor satu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Statistik menunjukkan sejumlah 4,244 orang terlibat dalam penyalahgunaan dan penagihan dadah di negeri Perak sepanjang tahun 2020. Jika berdasarkan anggaran penduduk di negeri Perak, bagi setiap 1,000 orang, terdapat 2 orang terlibat dalam penyalahgunaan dadah di negeri Perak. Penguatkuasaan mesti terus diperhebatkan. Program rawatan dan pemulihan yang ditawarkan pula perlu mengambil kira norma baru. Perlu difahami bahawa tiada rawatan tunggal yang sesuai untuk semua orang. Pendidikan adalah jalan terbaik. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Ambillah kesempatan berada di rumah untuk kita mendekati anak-anak. Beri peringatan keburukan dadah. Masyarakat secara keseluruhannya perlu bekerjasama dalam mengatasi masalah dadah. Selaku pewaris generasi masa depan, ini adalah tanggungjawab kita bersama. Selamat peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021. #lebih baik cegah. #dadah terkawal 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa khabar? Saya Amiruddin bin Syari, Menteri Besar Negeri Selangor yang juga merupakan penaung Persatuan Anti Dadah Negeri Selangor, Pemadam Selangor. Sempena dengan sambutan Bulan Anti Dadah tahun 2021, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk bersatu hati dan menolak penyalahgunaan dadah kerana dadah membawa kebinasaan. Saya berharap kita semua dapat bersabar dalam mengharungi situasi sukar ini demi kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Stay safe, jaga diri, kita jaga kita, lebih baik cegah. Dadah terkawal 2025, Selangor sejahtera tanpa dadah. Okey, itu dia je VT ucapan daripada pemimpin negara kita yang memberi ucapan sempena
peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan Kebangsaan kali ke-38 ini pada tahun 2021. 2021. Okay, mungkin lepas ini pun sepanjang kita bersiaran ini, kita akan tayangkan juga daripada pemimpin-pemimpin lain juga. Ya, daripada negeri-negeri lain kita akan tayangkan dari semasa ke semasa sepanjang kita bersiaran pada hari ini. Ya, okey, seterusnya. Seterusnya, Sama-sama kita saksikan BT seterusnya ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang semalamnya telah bersiaran selangsung di RTM 1. Di RTM. Kita tayangkan sekali lagi dalam acara pada pagi ini untuk tatapan semua. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersua secara maya bersempena Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021 pada hari yang mulia ini. Hari Anti Dadah Kebangsaan disambut pada 19 Februari setiap tahun untuk mengingatkan seluruh rakyat Malaysia tentang bahaya penyalahgunaan dadah yang terus menjadi musuh nombor satu negara sejak tahun 1983. Isu penyalahgunaan dadah merupakan isu global yang kompleks dan sukar untuk dibendung sepenuhnya berikutan perubahan tren dan kemunculan jenis dadah baru di pasaran global. Sebelum ini, pelbagai sasaran telah ditetapkan seperti sifar dadah dan Malaysia Bebas Dadah 2015. Baru-baru ini, persidangan semula sesi ke-63 Suruhanjaya Dadah Narkotik yang diadakan di Vienna telah bersetuju untuk menggugurkan cannabis dan resin cannabis daripada jadual keempat Konvensyen Tunggal mengenai dadah narkotik 1961. Di pihak kerajaan, saya ingin tegaskan bahawa kerajaan tidak akan mengubah status kawalan cannabis dan semua bahan dadah berkaitan seperti yang tertakluk di bawah penguatkuasaan Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana ia jelas banyak memberikan kemudaratan kepada masyarakat. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan telah mensasarkan Dadah Terkawal 2025 sebagai perancangan jangka masa 5 tahun akan datang seiring dengan matlamat dasar dadah negara. Rancangan yang bersifat inklusif dan holistik ini bertujuan untuk menggembeling usaha di antara sektor awam, sektor swasta dan pertubuhan masyarakat sivil ke arah pembangunan masyarakat yang bebas dadah. Antara objektif utama Dadah Terkawal 2025 ialah untuk membersihkan 155 buah kawasan berisiko tinggi, yakni KBT di seluruh negara, meluaskan liputan rawatan untuk meningkatkan kadar pemulihan di kalangan penagih dadah, memperkasa penglibatan komuniti atau community empowerment, selain menggerakkan agensi-agensi berkaitan serta NGO secara bersepadu dalam menangani isu berkenaan dengan dadah. Kerajaan juga komited untuk terus membasmi masalah dadah di negara kita supaya ianya terkawal dan dapat dibendung secara terancang. Sehubungan dengan itu, Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK sedang membangunkan indeks anti dadah sebagai sebuah kaedah bagi mengukur keberkesanan dari segi penguatkuasaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, bersempena dengan Hari Anti Dadah Peringkat Kebangsaan ini, saya ingin merayu agar kita menanamkan azam baru untuk memainkan
peranan melalui program Ambil Peduli, sokongan sosial yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Penduduk atau pemimpin komuniti bagi mewujudkan persekitaran kejiranan yang selamat dan bebas daripada kegiatan yang boleh menjurus kepada penyalahgunaan dadah. Program yang tertumpu kepada belia perlulah memberikan penekanan dalam aspek pembangunan sahsiah dan jati diri. Justru institusi pendidikan dan keagamaan menjadi perantara yang terbaik dan berkesan untuk mendidik dan memberi kesedaran tentang bahaya ketagihan dadah. Saya juga ingin mengajak saudara dan saudari untuk terus sama menyumbang dalam aktiviti kesukarelawanan di bawah skuad anti dadah yang bertindak sebagai ejen perubahan dalam komuniti. Program-program pencegahan dadah yang diadakan dapat membantu memulihkan individu yang terlibat dalam ketagihan dadah. Saya juga ingin menyeru agar kita semua memainkan peranan dalam memastikan penambahbaikan penyampaian perkhidmatan rawatan dan pemulihan dimanfaatkan sepenuhnya. Sebagai contoh, sekiranya mana-mana individu ataupun ahli keluarga didapati terlibat dengan penyalahgunaan dadah, ikhtiar perlu dilakukan untuk mereka hadir ke Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik ataupun PUSPEN di Sungai Besi untuk mendapatkan rawatan yang sewajarnya secara percuma. Sokongan keluarga, rakan-rakan dan masyarakat setempat adalah amat penting. Ia adalah sebahagian kejayaan proses rawatan dan pemulihan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Saya berharap Hari Anti Dadah Kebangsaan pada tahun ini yang bertemakan lebih baik cegah memberikan mesej yang jelas bahawa masalah penyalahgunaan dadah boleh dicegah dengan lebih awal dengan kerjasama semua pihak. Marilah kita bersama-sama berganding bahu dan memperkukuhkan tekad dan azam dalam usaha kita untuk melahirkan masyarakat yang sifar dadah agar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat dikecapi bersama. Ingatlah, lebih baik cegah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Itu dia tadi VT ucapan daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Mahmud Yassin bersempena dengan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan kali ke-38 2021. Ya, yang telah ditayangkan malam tadi di TV1 RTM. Yang mana intipati utamanya kalau boleh saya ceritakan di sini ialah pentingnya kerjasama semua pihak untuk bersama membasmi masalah dadah di seluruh negara. Sama ada pihak kerajaan, swasta, NGO ataupun pemimpin masyarakat. Hendaklah berganding bahu untuk mencegah masalah ini daripada menular ke peringkat yang lebih buruk lagi. Dan seperti biasa, Apa Jack? Kenapa tu? Tak apa. Jack, untuk makluman semua pagi ni, kita akan bersiaran langsung bagi majlis pelancaran peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Betul, Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin. Di mana kita akan menyaksikan selepas ini dan selepas ini kita akan menemubual penyelaras acara bagi program peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan dan juga kita akan menemubual juga Mr. ADK. Mesti yang tertanya-tanya je siapa Mr. ADK ni. Kita akan saksikan kita akan saksi selepas ini. Betul. Kita jumpa selepas ini. Ya. Jangan ke mana-mana. Aku ada satu benda ni. Dia boleh selesaikan semua masalah. Aku jamin kau akan rasa okey. Cik ada masalah ke?
Okey, kembali semula kita ke studio ADK. Saya Amir dan sekarang saya bersama dengan Tuan Zainuddin selaku pengarah bahagian pencegahan dan merangkap kata penyelaras utama bagi sambutan peringatan Hari Anti Dadah pada kali ini, Tuan. Jadi mungkin dahulunya kita lakukan program ini secara bersemuka dan pada kali ini kelainannya kita menghadapi pandemik COVID-19 ini secara maya dan mungkin ada yang kata apa ni, aktiviti-aktiviti yang menarik untuk dijalankan sepanjang peringatan ini, Tuan. Boleh Tuan terangkan apa aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan? Okey, terima kasih Saudara Amir. Untuk semua penonton ataupun yang mengikuti program kita secara Facebook pada pagi ini. Jadi program pada tahun ini saya nak jelaskanlah. Pada tahun ini kita berbezalah berbandingkan tahun lepas. Pada tahun lepas tu kita dapat menjalankan program dengan begitu meriah dalam suasana bersemuka. Tapi pada tahun ini berbezalah dengan COVID-19. Jadi kita terpaksa sesuaikan program dalam norma baru. Walaupun kita cuba rancanglah supaya program pada tahun ini sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan pada tahun 2021 ini. Supaya program ini dapat kita sampaikan mesej kepada pihak komuniti ataupun pihak masyarakat. Jadi berbagai program kita telah rangka dan banyak program kita buat secara maya lah pada tahun ini. Jadi antaranya semalam kita ada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri kita sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021. Dan untuk seterusnya tengah hari nanti bersempena dengan hari ini adalah hari Jumaat pada 19 bulan. Jadi kebetulan jatuh pada Jumaat juga, jadi kita dah atur khutbah khas Jumaat sempena pada memperingati sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan. Terasa ada mesej-mesej yang kita nak sampaikan kepada seluruh umat Islam di seluruh masjid di negara kita secara serentak lah. Jadi kita harapkan jemaah-jemaah kita akan dapat mesej dan membawa mesej itu kepada pihak keluarga masing-masing. Dan apa yang kita ada juga program yang lepas, saya rasa program ini kita buat pada 6 hingga 15 Februari yang lepas, iaitu solidariti anak muda bebas dadah. Jadi dalam solidariti ini kita nak anak-anak muda kita untuk menyatakanlah sokongan ataupun cadangan atau pandangan mereka terhadap pendirian tentang isu dadah ni. Jadi kita dah dapat lebih daripada 7,000 pandangan yang telah diberikan. Jadi tentang bagaimana anak-anak muda melihat isu dadah ni. Jadi kita harap anak-anak muda ni terus bangkitlah untuk menentang isu ataupun penyalahgunaan dadah ni dan boleh membawa rakan-rakan lain lah ke arah yang lebih positif. Jadi itu yang kita buatlah pada tahun ni. Dan yang terdekat yang kita dah anjurkan, kalau tahun lepas kita lebih kepada kita buat program pada Right Against Drug. Jadi pada tahun lepas. Jadi tahun ni kita tak dapat buat secara bersemuka. Cuma kita dapat anjurkan satu program run, visual run. Jadi pada tahun ni kita harap semua dapat menyertai program kita supaya dapat kita sampaikan atau sebarkan mesej anti dadah kepada di samping kita harap satu gaya hidup yang sihat lah. Aktiviti yang sihat untuk dalam mengelak daripada aktiviti penyalahgunaan dadah. Sorry. Okey, jadi mungkin ramai yang di luar sana nak tahu bagaimana dia nak sertai ataupun macam mana dia nak join aktiviti-aktiviti yang telah Tuan sebut tadi. Mungkin ada di platform media sosial kita sini ada, Tuan, untuk ramai yang nak join. Contoh bagaimana nak join run virtual run ni. Okey, para pelayar ataupun penonton kita di Facebook, saya rasa boleh melihat kita promosi kita dalam Facebook ADK, dalam laman web ADK. Saya rasa telah kita wawarkan program-program yang kita akan berlangsung. Jadi saya harap semua dapat mengikuti dan sama-sama menyokong kita pihak ADK untuk kita bersama-sama membasmi masalah dadah ni. Saya rasa itu tanda sokongan lah bila
penyertaan tu dilibatkan, saya rasa menunjukkan tanda sokongan pihak masyarakat, pihak saya rasa semua lapisan masyarakat lah, anak-anak muda terutamanya boleh terlibat dalam memberi sokongan di samping okey, itu yang kita wawarkan lah. Dan untuk pada hari ini saya rasa pada 19 bulan ni kita ada satu program itu White Sharon. White Challenge ni saya harap dengan saya rasa benda ni telah kita promosikan dan kita harap semua lapisan masyarakat bersama-sama keluarga untuk memakai baju putih. Baju putih menunjukkan sokongan bahawa kita ni bebas daripada dadah dan kita menyeru pada semua masyarakat, pada semua golongan, anak-anak muda, keluarga sebagainya untuk sama-sama menjemput cabaran ni bersama-sama untuk memakai baju putih dan kita boleh hantar gambar dalam kepada Facebook ADK saya rasa. Boleh hantar. Jadi kita menunjukkan sokongan lah. Jadi saya harap semua pihak masyarakat, komuniti, keluarga ataupun anak muda, belia sebagainya, pihak pelajar-pelajar sekolah, pekerja ataupun sektor awam swasta saya rasa boleh dilibatkan untuk menunjukkan sokongan lah. Kita nak seberapa ramai mungkin pada hari ini untuk semua sepanjang hari ini kita akan pakai baju putih. Jadi semua memberi sokongan dan kalau boleh paparkanlah apa mesej-mesej anti dadah. Seperti mungkin yang kita seperti tema kita pada tahun ini adalah lebih baik cegah ataupun belia bebas dadah ataupun belia benci dadah dan sebagainya lah. Mungkin tagline ataupun mesej-mesej yang positif boleh ditunjukkan bersekali lah dengan gambar-gambar yang kita paparkan. Jadi saya menyerulah pada semua untuk sama-sama menyertai pada hari ini. Banyak aktiviti menarik di luar sana tuan. Okey, jadi kepada anda yang ingin untuk menyertai ataupun ingin bagi sokongan kepada kita, boleh terus mencari info-info maklumat, segala maklumat mengenai dengan peringatan sambutan Hari Anti Dadah ini. Boleh terus cek media sosial kita di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Boleh cek di situ. Kita akan publishkan segala maklumat-maklumat yang akan disampaikan. Jadi tuan, boleh tuan sampaikan mesej-mesej sikit untuk masyarakat luar sana tuan. Okey, bersempena dengan hari peringatan Hari Anti Dadah pada tahun ini, saya menyerulah pada semua masyarakat, lapisan masyarakat, pihak komuniti, pihak keluarga dan pihak sektor swasta untuk bersama-sama saya rasa dengan bersesuaian dengan tema pada tahun ini lebih baik cegah. Saya rasa semua kena memainkan peranan. Mungkin dulu kita kata seperti patah dululah. Kita kena jaga tepikan orang. Jadi supaya kita ambil tahulah apa yang dibuat oleh komuniti kita. Jadi kita cuba bantu. Kalau ada isu-isu ataupun satu masalah tu kita cuba bantu untuk selesaikan. Saya rasa isu dadah ni bukan bermula pada dadah. Jadi isu dadah ni bermula pada isu sosial. Jadi kalau kita tak tangani lebih awal, saya rasa mungkin akan akhir sekali akan menjurus pada masalah dadah. Jadi saya harap, saya menyeru pada semualah pihak komuniti supaya sama-sama ambil cakna dan ambil perhatian apa yang berlaku di tempat kita lah. Dan kalau saya rasa untuk bekas-bekas penagih dadah kita yang dah pulih balik ke komuniti, saya harap kita kena terima dan bantu dia orang untuk terus kekalkan kepulihan. Saya rasa jangan kita sisihkan dia ataupun kita bagi stigma yang tak baik lah. Saya rasa kita terus sokong, bantu dia mungkin dari segi pekerjaan ataupun sokongan moral lah yang kita kena beri pada dia orang lah. Sesuai dengan tema kita tuan, lebih baik cegah tuan. Okey, itu saja. Terima kasih tuan ini di atas perkongsian segala program yang akan berlangsung sepanjang peringatan Hari Anti Dadah ini. So, kita akan kembali selepas ini. Lebih baik cegah. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, sempena memperingati Hari
anti dadah kebangsaan tahun 2021 yang bertemakan lebih baik cegah, yang mana telah diadakan setiap tahun. Saya mewakili seluruh warga Sarawak menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021 yang akan diraikan pada 19 hari bulan Februari 2021. Kerajaan Sarawak sememangnya bekerja rapat dengan agensi anti dadah kebangsaan untuk memastikan dan mengambil beberapa tindakan yang strategik bagi mengurangkan kesan dadah di kalangan masyarakat. Kita akan menggunakan beberapa pendekatan secara berhemah bagi meyakinkan masyarakat bahaya dadah kepada negara. Kerajaan juga telah menubuhkan jawatankuasa kecil di bawah jawatankuasa bencana negeri bagi mengumpul maklumat serta mengambil tindakan sewajarnya. Oleh itu, kami sentiasa menyokong dan akan bersama-sama kerajaan persekutuan untuk membantu dan berusaha ke arah merealisasikan dadah terkawal 2025 demi kepentingan agama, bangsa dan negara yang tercinta ini. Marilah kita sama bergabung tenaga untuk mengawal gejala dadah dan menyelamatkan negara kita. Sekian, selamat menyambut Hari Anti Dadah ini. Terima kasih. Salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan penghargaan kepada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK kerana memberi peluang kepada saya untuk berkata sepatah dua sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan. Tanggal 19 Februari merupakan Hari Anti Dadah Kebangsaan. Tahun ini, sambutan peringatan yang ke-38 diadakan dalam suasana norma baharu. Namun, mesej yang ingin disampaikan tetap sama, iaitu untuk mengingatkan rakyat Malaysia akan bahaya dadah yang masih menjadi musuh nombor satu negara kita. Di samping itu, sambutan yang bertemakan lebih baik cegah tahun ini juga adalah bagi mengukuhkan komitmen serta tanggungjawab semua pihak dalam menangani permasalahan dadah yang merupakan sebahagian daripada isu kesihatan dan keselamatan awam. Saya berharap sambutan tahun ini akan terus membawa mesej yang jelas bahawa ia perlu ditangani bersama-sama oleh semua pihak. Saya percaya Agensi Anti Dadah Kebangsaan sebagai agensi meneraju dalam mempenteras penyalahgunaan dadah perlu menjadikan program-program pencegahan komprehensif sebagai langkah awal terutamanya kepada anak-anak supaya tidak terjebak dalam gejala dadah. Malah, penglibatan seluruh anggota masyarakat juga penting, terutama di kawasan kejiranan atau komuniti setempat dalam usaha membantu negara menjayakan misi negara
bagi mencapai hasrat Dada terkawal menjelang tahun 2025 sekaligus merealisasikan visi Penang 2030 iaitu negeri pintar dan hijau berteraskan keluarga, inspirasi negara. Akhir kata, saya berharap sambutan peringatan tahun ini akan memberi mesej yang jelas bahawa masalah penyalahgunaan dada perlu ditangani bersama-sama seluruh masyarakat melalui pelbagai program komprehensif yang dirancang oleh AADK. Marilah kita bersama-sama berganding bahu menjayakan misi ini. Sekian, terima kasih. Kita kembali ke siaran Facebook Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, penonton sekalian. Seperti yang dijanjikan tadi, kita akan ke slot Mr. ADK dan bersama saya pada pagi ini, ada di sebelah saya, orang nombor 2 dalam Agensi Anti Dadah Kebangsaan, iaitu Yang Berusaha Dr. Sabri Zainuddin Zainal, Timbalan Ketua Pengarah Agensi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia. Belah, selamat pagi doktor. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Sehat Sehat, alhamdulillah. Rasa berbahagia dapat bersama tuan doktor pada pagi ini. Seperti yang digambarkan, doktor telah berkhidmat agak lama dengan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Saya ingat lagi masa saya bermula masuk kerja, doktor yang mengetuai sesi orientasi kemasukan base saya lah pada tahun 1997. Waktu itu doktor sebagai Komandan Pusat Serenti Sungai Petani. Jadi sepanjang tempoh perkhidmatan doktor lah. Kalau nak ikutkan, doktor pun pernah berkhidmat sebagai komandan, pernah berkhidmat di beberapa buah pusat serenti dan kini menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia. Pada pendapat doktor lah, banyak pengalaman berkhidmat ni, kenapa isu dadah ni masih lagi menghantui masyarakat kita? Mungkin doktor atas pengalaman, atas perkongsian dengan NGO dan sebagainya, mungkin doktor boleh kongsikan dengan masyarakat, dengan penonton di luar sana tentang isu ini. Okey, terima kasih Jack. Sejak diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 tahun 83, iaitu kira-kira 38 tahun yang lalu. So, sebenarnya kita menganggap dia sebagai musuh. Tetapi sejauh manakah perjuangan kita untuk menentang musuh ni? Yang pertama, sebab semua ni diserahkan kepada agensi penguatkuasaan lah. Polis, ADK dan beberapa agensi penguatkuasaan lainnya yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan bahan ni. Yang kedua, komitmen daripada dalam komuniti lah. Komuniti sebenarnya, kalau dilihat, kita tak dapat gembeling. Kalau dulu, kalau semasa kita menentang komunis kan, semua orang takut. Semua orang bersatu padu kerana komunis tu zalim. Dia akan barangkali memusnahkan, menghancurkan siapa saja. Begitu juga yang terbaru ni, COVID. Semua orang takut. Semua orang bersatu sebab takut mati. Tetapi dadah ni, masalah dadah ni, orang memberi komitmen apabila keluarga dia saja terlibat. Bila keluarga dia. Selagi tak kena orang lagi tak kena, dia pun tak kisah. Yeah. Dan dari satu sudut lagi ialah dari sudut kita ni, satu lagi ialah berbilang kaum lah. Berbilang kaum yang banyak terjebak ni, sekitar 80%, 85% ialah kaum Melayu. Kaum Melayu. So faktor antropologi pun mainkan peranan penting lah. Sebab asas nilai tu mestilah dibentuk. Sebab kekuatan lah. Saya kena babit ni sebab saya terlibat lama dalam bidang ni kan. Asas kekuatan bangsa Melayu ni, pertama gotong royong, surau. Kan? Gotong royong, surau.
So yang ini nilai tu kita tak kekalkan. Nilai semangat tolong menolong, ambil berat dan sebagainya kan. Kalau dulu masyarakat sekitar ni, kalau kita dekat kampung ataupun dekat bandar pun dari itu pun kampung. Sebab kehidupan masyarakat Melayu ni berkisar kepada hubungan sosialisasi. So terutamanya yang masalah ni yang jadi berat bila adanya indoor generation ni. Anak-anak kita yang hanya duduk dalam rumah dan dibesarkan dalam kalangan peer group. So tak ada orang tua dah bagi nasihat. Ini yang berlaku lah. Sebab nasihat tu penting, hubungan antara masyarakat lah. Ini tak wujud. Ini peranan dia satu memang keluarga lah. Kita apa asas pun seorang anak itu dilahirkan putih bersih. Terserah pada ibu bapa dia nak warnakan. Tapi sekarang ni ibu bapa kerja. Ibu bapa dua-dua kadang bekerja kan. Kalau dulu masa zaman saya ni, kalau bapa saya kerja pun, mak saya sibuk apa semua, saya ada jiran. Saya ada jiran yang jadi pemantau. Jiran akan lapor orang perhatian. Itu kehidupan masyarakat Melayu lah sebenarnya. Dia berbeza dengan masyarakat lain. Masyarakat Cina tu dia lain, dia antropologi dia lain, dia sudut lain. Dari sudut antropologi. Dari sudut antropologi tu kita kena lihat. Maknanya ini kita kena selesai dululah. Selesai dulu. Kenapa satu-satu bangsa tu jadi macam ni? Kan? Saya bagi contoh. Kalau saya ada 2 buah motosikal, kan? Satu saya bagi kat budak Cina, satu saya bagi budak Melayu. Apa jadi motosikal? Ni kita sudut kan? Pasal minat sosial dia berbeza. Yang ni kena bentuk ni. Maknanya asas nilai tu kita kena start daripada kecil. Kan? Maknanya pendidikan pencegahan tu kena dibangunkan dulu. Maksudnya keluarga kena memulai. Kena memulai. Tapi bukanlah kita nak menyalahkan keluarga semata-mata lah. Keluarga ni kena dipahami lah. Maknanya dalam kursus perkahwinan misalnya kan. Kursus perkahwinan tu mesti ada slot. Ada slot. Menyedarkan dia. Okey, anak dia akan lahir macam ni. Kan? Dia akan temui. Sebab dalam agama Islam pun dia sebutkan bahawa didiklah anak-anak kamu sebaik-baiknya. Kerana mereka akan melalui satu zaman yang amat berbeza dengan zaman yang kamu lalui. Maknanya yang ni ya. So saya tak boleh didik anak saya macam zaman dulu. Zaman dulu memang ada sebelah rumah jiran, bapa saudara apa akan jaga dia. Sekarang tak boleh. Maknanya kenapa? Contoh terbaik ni berlaku ni bila zaman sekarang ni, bila sekolah dah ada pembelajaran online. Barulah ibu bapa ada akal sikit. Maknanya selama ni dia serah pada cikgu. Satu-satu cikgu. Sekarang ni barulah dia kena tengok sekali apa tu semua kan. Macam mana. Ini satu hikmah lah yang kita boleh lihat ni dari aspek tu. Maknanya sekarang ni bukan pelajaran saja tau. Masalah pelancongan sosial ni memang bermula di rumah. Sebab kalau kita boleh dia contoh macam ni lah. Menanam nilai ni dia bermula dari kecil. Kalau saya ni pemuda Melayu, walau something macam mana pun, saya gangster ke apa, saya takkan makan daging khinzir. Sebab nilai ditanam tu. Nilai ditanam. So lihat, begitu juga kalau seorang pemuda India, dia gangster dengan tatu penuh apa semua, kan? Tapi dia minum mabuk apa semua, tapi dia tetap tak makan daging lembu. Ini nilai. So dadah pun begitu. Kita kena start didik tu, membenci tu. Tapi perkara membenci dadah dan substance ni jaranglah kita bincang di rumah. Kan? Yalah, isu tu mungkin tidak kena batang hidung orang. Jadi benda tu jarang dibincangkan. Tapi apa pun kesimpulannya ialah mencegah itu lebih baiklah. Betul. So sebenarnya kalau saya nak cerita tentang dadah secara direct ni, memang orang takkan faham. Saya bagi satu analogi ya. Sebab masyarakat kita ni dia seronok tau. Dia seronok buat kerja penguasaan. Bila kita buat rintis kan, semua ni NGO apa nak pergi tangkap. Kerja dia nak tangkap kelapa sawit, kami nak ikut ADK. Kan? Kami nak ikut ADK. Dia tengah semangat tu. Kalau persatuan pun mencegah jenayah ke, dia suka.
Dia suka kalau apa pergi tangkap bersama-sama, ronda bersama kan. Tapi amat kurang mereka yang nak mencegah, mendidik. Saya bagi analogi dia mudah. Sebab mencegah ni free tau. Analogi dia, okey, katalah Jack ni kaki pucuk kereta lah. Bawa Myvi ke, bawa kereta apa ke. Kan? You sebagai jiran, saya nasihat you. Saya nasihat. Jack, main ni, jumpa pakcik jap. Kau masuk kampung ni, tadi pakcik tengok dekat highway pun bukan main, kau potong pakcik berdesuk. Sebab nasihat ni tak kena duit tau. Percuma Percuma. Tapi jarang orang nasihat. Sebab tu dalam agama Islam tu, kalau kita tak nasihat orang ni, kita rugi. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang berpesan-pesan. Kenapa rugi? Di akhirat ni baru kita tahulah kenapa kita rugi tak nasihat orang ni. Tak dengar nasihat juga. Tak dengar nasihat. So tadi, nasihat tu free. Tapi awak ni, kepala batu apa semua, awak nak bawa laju juga. Awak bawa laju, kena saman. Itu penguatkuasaan. Kena bayar 300. Dah kena duit 300. Lagi banyak duit. Dia kata banyak duit lah. Dia bayar lah. Tapi lepas seminggu, bawa lepas saman, dia ingat tak ada orang polis ke, tak ada apa JPJ ke ada, dia pucuk ke. Lepas tu accident. Accident, masuk bengkel. Kena ketuk kereta 1,200. Mana lebih baik? Menasihat ke? Mencegah ke? Menguatkuasa ke? Dengan ni. Kalau kereta tu masuk bengkel, macam masuk pusat pembelian. Belanja pusat pembelian ni memang tinggi. Sebab tu, tema kita pada tahun ni, Jack, lebih baik cegah. So, kita sama-sama. Sebab kita sama-sama kena start balik, kita kena sedarkan diri kita dan masyarakat, komuniti kita, pemimpin kita. Kita kena makmurkan balik pendidikan pencegahan ni. Saling nasihat menasihati. Baiklah. Terima kasih Doktor atas ulasan tu. Jadi kita sambung lagi sebentar lagi untuk soalan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan saudari sekalian, dadah masih lagi musuh nombor satu negara. Sempena sambutan Hari Anti Dadah ke-38 tahun ini, saya sebagai Menteri Kementerian Dalam Negeri menyeru kepada semua kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan, syarikat swasta dan badan korporat untuk bersama-sama mengambil langkah proaktif bagi memastikan masalah dadah ini dapat ditangani demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Dadah terkawal 2025, lebih baik cegah. Sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38, saya, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, ingin mengajak seluruh masyarakat Malaysia untuk bersama-sama memutuskan rantaian penyalahgunaan dadah. Seperti pesanan orang dulu-dulu, mencegah lebih baik dari mengubati. Lebih baik cegah, dadah terkawal 2025. Doktor, sebelum kita ke segmen yang selanjutnya, mari kita ucap tema Hari Anti Dadah Kebangsaan pada tahun ini. Sama-sama kita. Lebih baik cegah.